Thank you. Okey. Okey, kita teruskan. Untuk share tu, saya ulang lagi sekali, kalau siapa yang belum download ataupun dapatkan bahan, ada di poster lah, poster yang kita wawarkan, ada QR code. Jadi scan di situ, nanti dia akan pergi kepada Google Drive. Boleh download di situ lah. Nanti cara download yang kemudian pun saya akan tunjukkan dalam part 1 pemasangan perisian. Okey, kita teruskan. Okey. First kali kita kena tahulah apa itu OBS. Apa itu OBS? Iaitu yang pertama, OBS ni adalah satu software ataupun platform untuk membuat rakaman skrin untuk menghasilkan video. Yang keduanya adalah untuk kita buat streaming secara langsung. Untuk kita keluarkan output dekat Facebook ke, YouTube ke, ataupun media sosial lain. Okey, kenapa OBS? Kenapa OBS? Kenapa kita pakai OBS? Kenapa bagusnya OBS ni? Yang pertama ni adalah dia free source lah. Kita boleh download secara free, percuma. Kemudian yang kedua dia user friendly. Yang ketiga mudah difahami. Okey, dua perkara ni sangat baiklah daripada OBS. OBS ni mudah difahami. Kita golongan, tak kira golongan daripada muda ataupun yang berumur, sangat mudah untuk faham penggunaan OBS ni. Berbanding dengan broadcast yang lain lah, maksudnya platform yang lain seperti Streamlab, Vmax, AWMax, itu memang ada kompleks sikit lah untuk kita belajar. StreamYard, itu berbayar. Jadi kebanyakan streamer ataupun yang menggunakan, ataupun saya sendiri untuk penggunaan macam MC Tag ke apa ke, saya masih pakai OBS lah. Walaupun saya ada Streamlab OBS, tapi saya pakai OBS sebab lebih mudah difahami dan kalau kreatif sangat mudah lah nak gunakan dia. Itu kelebihan OBS lah. Dan ramai lagi streamer-streamer yang rasa nak ni, dia pakai OBS, masih pakai OBS. Nak kalau nak buat webinar, sangat mudah lah, ataupun pembelajaran anak-anak. Okey, OBS ni, operating system OBS. Apa yang boleh digunakan dekat OBS? Maksudnya sistem apa? Maksudnya kalau Windows 8 ke atas lah dan later. Kalau Apple, iOS 10.13 ke atas. Dan boleh operate juga untuk Linux. Ni tiga ni lah yang boleh operate sistem OBS. Okey, kita pergi kepada part 1, pemasangan perisian. Pemasangan perisian, tuan-tuan boleh muat turun dari OBS project ni. Boleh terus tekan link ni ataupun type link ni, terus download. Dan tuan-puan akan keluar paparan macam ni lah. Tuan-puan boleh pilih lah mana yang tuan-puan ni. Kalau tuan-puan pakai Windows, tuan-puan download sini je lah. Okey. Okey. Kalau sekiranya tuan-puan nak tutorial cepat, boleh pergi kepada website ni lah. Dia tetap keluar kat sini. Sebab tu OBS ni sangat bagus. Dia tunjukkan macam mana daripada A sampai Z. Okey. Kemudian kalau sekiranya ada masalah dekat muat turun OBS tuan-puan, tuan-puan boleh install direct end user ni lah, dan runtime ni untuk membolehkan tuan-puan install OBS tu. Okey. Kemudian 4, 5, 6 ni adalah webcam. Ni benda equipment yang penting untuk digunakan semasa penggunaan OBS, iaitu webcam, speaker, mikrofon, lepas tu internet, kabel, wifi ataupun 4G.
Lepas tu lighting. Ni kita akan go through sekejap lagi. Okey, webcam. Webcam, banyak webcam di pasaran sekarang. First kali dulu saya pakai Rapo ni sebab murah kan. Tapi kualiti dia sangat baiklah sebenarnya. Tapi sebenarnya equipment ni jangan jadi batasan kepada kita untuk buat live streaming ataupun buat rekaman. Sebenarnya kalau murah tapi kalau kita pandai setting dia, lighting dia apa semua, tak ada masalah sebenarnya. Okey, jadi ini antara contoh-contoh webcam lah. Webcam yang digunakan Rapo C260. Kebanyakan pakai Logitech. Sekarang ni saya pakai Logitech C920 dan saya pakai Razer Q ni. Razer Q ni dia dah siap dengan lighting. Jadi memudahkan lah, tapi harga dia agak mahal lah. Okey. Kemudian mikrofon. Mikrofon banyaklah di pasaran, Hyper, Rode. Ni jenis-jenis yang memang agak mahal lah. Tapi ada juga yang murah, 40 dalam 50 lebih. BN800 ni. First sekali saya pernah streaming dulu, saya pakai ni juga. Sebab murah. Tapi okey kualiti, kita setting. Yang penting setting dekat OBS. Sebab tu lah kelebihan OBS ni dia boleh setting kita punya audio. Jadi kalau betul setting, audio pun cantik walaupun mic tu murah. Okey. Kemudian selain tu adalah handphone lah. Kabel Bluetooth, Wi-Fi. Yang macam saya pakai sekarang ni Empau. Yang ni ST-Series. Ni Kose. Ni antara yang popular. Yang tapi agak mahal lah. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Pakai yang murah pun tak ada masalah. Yang penting tujuan kita tu jadi batasan. Ada orang nak buat live streaming tu nak guna OBS ni nak fikir kursi mahal, kursi ni lah, nak kena ada kursi lah. Itu yang jadi kekangan. Sebenarnya tak perlu. Janji ada kamera, ada mic ataupun earphone ke apa, go on dia. Okay. Kemudian lighting. Lighting sangat penting lah dalam kita nak buat sesuatu streaming ataupun nak buat webinar. Sangat penting lah lighting. Sekarang ni banyak tripod lighting dekat pasaran. Murah-murah je. Okay, jadi yang ni kena belilah kalau tuan-puan tak ada. Okay, kemudian apa yang tuan-puan kena paling penting lah sebenarnya internet. Internet, UTP kabel, Wi-Fi ataupun 4G lah. Sekiranya tuan-puan ada Wi-Fi, Wi-Fi pun pakai handset pun boleh juga 4G. 4G ni maksudnya line daripada handset lah, RF. Jadi 4G ni hotspot kepada laptop pun boleh pakai. Jadi data adalah tinggi lah. Data dan kecepatan tu tinggi. Okay. Jadi perlu tahulah berapa kecepatan upload tuan-puan. Untuk semak kecepatan tu boleh buka dekat ni lah, webfast.com ataupun speedtest.net. Ini nanti saya akan tunjukkan lah berapa kecepatan dengan kita nak bezakan masa end on, nanti saya tunjukkan. Okey. Kemudian frame video pun mempengaruhi sebenarnya kita punya frame. Kita punya frame mempengaruhi berapa kecepatan. Kiranya katalah kita pakai HD 720 pixel ni. RAM bitrate dia adalah 1.5 ke 4 KB per second. Jadi upload yang kita perlu adalah 2 MB per second sampai 5 MB per second. Jadi mesti lebih besar lah. Mesti lebih besar daripada range bitrate ni. Kemudian untuk 30 frame per second 30. Sekiranya kita pakai full HD, RAM bitrate 3 sampai ke 6 KB per second. Jadi upload bandwidth yang kita perlukan adalah 4 MB per second sampai 7.5 MB per second. Sekiranya kita pakai 4K, setting 4K dekat OBS. Jadi RAM bitrate dia adalah 15 ke 34 KB per second. Jadi upload bandwidth kita perlu 18 MB per second sampai 40 MB per second. Jadi memang
memang perlukan internet kecepatan upload tu besar. Bukan download yang upload. Upload tu kena tengok. Kalau 60 FPS lagi besar lah, tuan-tuan boleh tengok kat sini. Makin besar lah sebab kita guna frame per second ni, memang penggunaan internet dia agak tinggi lah. Okay. Kemudian equipment yang lain tambahan adalah capture card. Capture card ni pun sekiranya tuan-puan main game ataupun nak pakai device lain, sambung. Saya sekarang ni saya pakai device lain. PC, ada satu PC di sebelah kanan saya ni, saya sambungkan ke PC, laptop saya. Jadi saya perlukan Elgato HD 60 ni lah. Sekarang yang saya pakai ni. Banyak sebenarnya, tapi saya dah try juga yang murah, memang tak ada kualiti sebenarnya. Yang paling kualiti dua ni lah, Elgato HD 60 dengan Nvidia. Tapi harga lebih kurang dalam 900 lah. Ini cara penyambungan dia lah. Daripada laptop pergi kepada capture card, pergi kepada device apa yang tuan-puan nak. Jadi output keluar kepada TV lah. Ini cara pemasangan capture card. Ini tambahan je lah sekiranya tuan-puan nak pasang device lain. Okey, kita pergi kepada part 2. Sekarang ni kita nak masuk kepada hand-on lah. Masuk kepada hand-on. Saya harap tuan-puan dah boleh ready dengan OBS lah dekat paparan PC ataupun laptop tuan-puan. Jadi pengaturan OBS setting, basic setting dia adalah general, output, audio, video dan advance. Empat ni, daripada 1 sampai 4 ni memang kita perlu tahulah. Okay. Jadi kita terus pergi ke software OBS lah. Alright. Kalau tuan-puan dah selesai download OBS, tuan-puan akan dapat paparan seperti inilah. Paparan seperti ini. Ada file, edit, view, profile, scene collection, tool dekat atas ni. Dekat sebelah kiri bawah ni ada scene, ada source, lepas tu ada audio mix, ada scene transition, lepas tu ada control dekat sini. Dekat sini paling penting lah. Ada start streaming, start recording, start virtual camera, studio mode, setting dan exit. Okey, sekarang kita kepada part 2 tadi, iaitu basic setting. Jadi tuan-puan boleh pergi kepada setting ni, di bahagian ni. Tuan-tuan klik satu kali, akan keluar paparan seperti ni. Jadi dekat tepi ni ada general, stream, output, audio, video, hotkey dan advance. Jadi general ni dia lebih kepada apa penggunaan language tuan-puan, bahasa. Kemudian ini team lah, tuan-tuan boleh tukar dia kepada ikut selera tuan-puan lah. Jadi saya biasa default dia lah. Ini kadang-kadang perempuan suka yang menarik-menarik macam ni, dia tukarlah team dia. Jadi kalau saya biasa memang default dia. Okey. Kemudian yang lain tak perlu setting apa, dekat bahagian ni tak perlu kacau kalau tak ada keperluan. Okey, kemudian stream. Stream ni adalah nanti dekat part 6 nanti kita akan pergi pada stream ni. Maksudnya output yang kita nak keluar dekat Facebook, YouTube, Tweet ataupun yang lain lah. Ini fleksibel, kita boleh customkan dia. Jadi untuk hari ni kita akan Facebook Live lah. Kita akan buat dia adalah Facebook Live nanti. Dekat part 6 nanti saya akan tunjukkan. Okey, kemudian dekat sini yang ketiga dia adalah
output ni adalah kita punya video nak keluarkan tu apa yang kita nak set. Okey. Jadi dekat sini ada simple, ada advanced. Kalau nak mudah, buat simple je lah. Bitrate ni, video bitrate ni adalah kita setting berdasarkan dengan apa yang kita internet, kekuatan internet kita. Katalah 4000 ni kan. Okey. 4000 ni, jadi kita tengok pada fast.com. Sekejap, saya share. Okey. Dekat sini saya share macam kecepatan internet di bahagian saya lah. Okey, sekarang 94 megabyte per second. Jadi kita kena tengok pada upload ni. Okey, sekarang upload dia adalah 20 megabyte per second. Jadi setting video bitrate tadi, tuan-puan tak boleh lebih daripada upload yang tuan-puan punya internet ada. Okey. Kalau 4000 tadi sangat baiklah. Kalau 8000 lagi baiklah. Tapi kalau boleh biasanya pakai 4000 ke 8000, kualiti dah cukup baik dah. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, streaming bitrate, pastikan tuan-puan tengoklah dekat fast.com, check tuan-puan punya kecepatan internet upload. Kalau adalah 10 megabyte per second, bolehlah buat 4000 ataupun 8000 boleh. Tapi 4000 ni pun dah okey. Kan tuan-puan bila nak buat live streaming, tuan-puan kena try and error lah. Mana kualiti yang baik. Waktu audio bitrate, ni encoder ni tuan-tuan boleh pilih. Boleh try software, hardware. Okay. Kemudian audio bitrate 128, 160, tapi dia dah bagi suggestion 128 yang kita punya kekuatan kecepatan internet. Jadi kita follow dulu apa yang ni. Sekiranya tuan-tuan dah expert, dah okey, pergi ke advanced dan setting pada sama juga. Rate control dia lagi banyak lah pilihan. Okay. Kalau VBR ni dia lebih fleksibel lah. Banyak lah sebenarnya. Boleh try and error. Jadi bitrate ni kena tukar kepada, kalau pakai expert lah, 4500 kilobyte per second. Kalau 2000 tadi terlampau rendah. Okay, kalau advanced recording pun kita boleh setting sendiri, sama ada recording format kita nak MP4 ke. Ini sekiranya tuan-puan, kadang-kadang anak-anak tuan-puan nak record apa pembelajaran anak-anak apa semua, kita nak buat recording, kat sini kena setting lah. Lepas tu file tu tersimpan dekat mana, part dia. Kemudian format, nak format apa, MOV ke, MKV ke, MP4 ke. Okay. Kemudian audio setting manual lah. Kalau advanced ni dia manual, dia ada track 1, kalau track 2 tukar ni. Biasa semua sama je. Okay, saya kembali simple lah untuk pembelajaran ni. Okay, kemudian audio sample rate, dia ada pilihan 4.1 ataupun 48. 48 ni kira terbaik lah. Okay. Kemudian dekat sini kita kena setting. Maksudnya output kita nak pakai apa? Speaker apa? Macam saya ni, yang saya guna dekat PC saya ni ada speaker, ada 4 speaker lah. Speaker build sendiri. Lepas tu yang saya pakai untuk Zoom ni wireless. Kemudian speaker monitor lah. Tapi saya pakai speaker monitor lah untuk OBS. Sebab yang
wireless saya pakai untuk Zoom. Okey. Kemudian mic pun ada banyak. Jadi yang mic saya guna untuk OBS adalah mikrofon front mic yang saya pakai sekarang ni. Yang ni lah. Okey. Yang ni saya guna untuk OBS, setting OBS. Yang dekat saya ni saya setting untuk Zoom. Okey. Jadi ni boleh setting. Okey, kemudian kita pergi kepada video. Ni resolution video. Apa yang kita nak keluarkan. Sama ada full HD. Nanti kalau boleh, dia akan berubah kepada 1280 720. Ni tuan-tuan boleh setting lah. Maksudnya nanti keluaran dia, output dia dekat Facebook, apa keluaran dia punya frame per second dia, bitrate dia. Okey. Kemudian downscale filter tuan-tuan boleh pilih, tapi yang baiknya adalah dua ni lah. Reconnect dengan ni. Sebab bila satu, kenapa ada filter ni adalah bila kadang-kadang kita punya kecepatan internet down. Jadi dia tidak, dia cuma akan resolution dia cuma akan pecah je, macam mengecil, dia ikut sekali. Dia tak terus start, tak terus lagging terus semua. Macam itulah. Dia ada setting dia lah kalau kita nak kekal dengan kualiti yang sama, tapi internet slow, dia akan jadi stuck. Jadi dekat sini kita kena tengok, kita kena main lah. Tuan-tuan boleh try and error sama ada pakai ini ataupun recording ini. Okay. Kemudian dia punya frame per second ada banyak lah. Biasa kita pakai 30 ataupun 60 lah. 60 ni besar. 30 ni yang terbaik lah sebenarnya untuk kita buat live streaming ataupun buat rakaman video. Kalau buat rakaman, sebab buat rakaman kan dia punya memori tu simpan dalam filter. Buat 60 lah, kualiti yang terbaik. Okay, kemudian hotkey ni, ini banyak lagi lah, tapi dia dah lebih advance untuk kita lebih kepada okay. So ini adalah satu yang tuan-tuan perlu tahu lah perkara ni, generous, game, output, audio dan video. Okay. Safeguard the environment and deliver strong financial performance. Okay. Kemudian we believe in the abundance of good that nature can provide, which is why we're doing our part to preserve it. We've chosen to be less reliant on fossil fuels by committing to no longer investing in new coal plants. That's why we're working hard to meet the demands of the future, align with the Malaysian government's green strategy. Ni paling penting lah. Harap tuan-puan dah bersedia untuk kita wujudkan satu 4 scene yang penting yang saya sharekan tambahan tadi nanti, yang saya share dekat QR code tu. Jadi kalau boleh tuan-puan dah bersedia dengan bahan-bahan tersebut dan OBS untuk kita hand on sama-sama. Okay. Untuk part ketiga iaitu basic system, green, main, break dan end. We're also exploring newer green technology. Kita pergi kepada paparan objek kita. Okey, untuk kita wujudkan scene adalah di bahagian kiri bawah software ni. Okey, jadi kita tekan plus. At the heart of all we do, tunjukkan social, economic and environmental kemudian changes. Yang sini kita boleh padam lah sebab kita tak nak padam. From empowering bright minds, kemudian energizing surrounding communities, preserving the ecosystem, to laying the groundwork for future champions. Break.
closer to home, the safety, health, and well-being of everyone at TNB. Okay, basic lah untuk pembelian sebenarnya. Through Tuan-tuan strict guidelines pandai and nanti tuan-tuan boleh regulations, rename lah. we've pledged to bring fatalities down to zero. All so we can get home safe to our loved ones. In order to achieve a sustainable tomorrow, we're future-proofing the business by embedding sustainability considerations at every level. Kita guna yang betul lah. Okay. Ini adalah scene yang akan digunakan. Dalam scene ni ada source. Jadi source ni adalah apa yang kita nak amalkan dalam scene. Itu maksudnya. Jadi yang part 3 sekali part 3 dengan part 4 saya akan tunjukkan sekali. Assalamualaikum, hai Sejuk. Hai, saya Azmi. So seperti saya kecil akan bawakan ada pengalaman kisah misteri. Window capture, audio input capture, audio output. Saya akan tunjukkan sekali. Kemudian yang kelima navigation, studio Kau tahu mode, tak? Aku transition. nampak Ini semua sekali lah. Kemudian yang part 6 nanti terus kita platoon ni. Jadi saya terus pergi kepada OBS lah. Daripada awal sampai kita buat live streaming nanti. Okay. Kemudian dalam part scene ni, setiap satu scene ni kita perlu isi lah Bismillah. contoh sekarang ni saya nak buat webinar yang akan datang. Saya nak set up kan untuk webinar. Source dia tuan-tuan boleh klik tambah ni, pergi kepada image. Dekat sini banyak source yang tuan-tuan boleh dapatkan, masukkan ke dalam paparan OBS tuan-tuan. Yang pertama audio input capture, audio output capture. Jadi ini perkara yang penting lah. Image, media source, Sesungguhnya text, kami telah menjadikan video capture. Ni saya akan tunjukkan satu persatu. bagi orang yang Yang pertama adalah image. Kita nak masukkan image. Jadi saya rename sebagai seperti back. atas permintaan orang ramai ni. Semua dah pun dah ada dekat tajuk. Ya. Tak lain tak bukan kita bersama Ida. Saya rename sebagai background. Cerita Ida ni Kemudian buat aku berdebar. Betul. Saya Tak tahu sebab kita tunggu cari cerita image yang untuk baru. saya Sebab gunakan. agak intense lah cerita Ida tuan-puan ni. dapat Seronok follow kita lah. Yes, kita enjoy dengar. Macam part 1 cincin pusaka. Yang part 2 pula Ida. Jadi bahan dia untuk punya kawan dia peta main webinar Spirit of OBS. the Yang Coin. ni yang saya share kepada Kita tuan-tuan dalam dalam website. QR code. Jadi yang ketiga ni apakah yang akan disampaikan oleh Ida? Kita menanti-nantikan. Jadi daripada dekat Ida sini, sendiri. Saya nak Jangan lupa gunakan like, share dan subscribe. image Yang dah subscribe, thank you so starting much. soon ni. Dan kepada yang belum Jadi paparannya akan join ni lah. kita punya Telegram, Tuan boleh join boleh sekarang. gerakkan Link dia. disediakan di bahagian description. Dan kepada korang yang nak support Image lebih, ni bolehlah langgan kami tuan-puan 10 boleh guna sebenarnya tak ada RM5 kekangan sebulan. sebenarnya. Murah. Kalau tuan-puan tak Ingatkan nak sebelum guna rumahnya RM5 je gambar ni. digital, Murah sebenarnya je boleh kan. guna Jadi PowerPoint, supaya banyak lah kita boleh teruskan perjuangan ni, canvas memberikan yang hiburan orang sebelum yang ni berpanjangan, ilmu sebelum ni pun boleh Yes. tidak pakai terhenti. untuk yang dah buatkan subscribe wujudkan Santai Chill, image kami full ucapkan HD ni. thank you so much. Jadi Dan untuk tak pengetahuan ada anda, masalah anda sebenarnya juga boleh follow kami di Instagram form apa pun dan nak buat juga image TikTok. pakai handset pun tak ada Mungkin masalah. akan adakan live Okey. di TikTok, Yang guys. penting So, stay tune. dia punya Bantu resolution kami dia capai adalah yang 1000. full HD lah. Follow. 1920 Follow. 1080. Sorry. Okey. Alright. Okey. Kita bersama Ida mungkin ada yang pertama kali. Yang ni kan, boleh bergerak. dengar cerita Jadi Ida. Jadi sekiranya kita tuan-tuan boleh, tak nak dia bergerak, Ida kenalkan diri tuan-puan dah lagi sekali setting, sebab mungkin ada tuan-puan, pendengar baru ni kan. Okey Ida. kunci dia lah Assalamualaikum. mangga. Jadi dia dah tak boleh bergerak. Waalaikumsalam. Itu tujuan dia. Boleh kenalkan diri Kalau pada tuan-puan nampak pendengar-pendengar mata yang ni, baru. ni mata ni kita kalau tak Ya, nak nama guna. saya Ida, umur kita 19 tutup tahun dari Merlimau, Melaka. Okey. Itu Ah, dia ni orang tujuan. Melaka. Yes. Pada korang yang belum Mata tengok ni. lagi boleh Okey. pergi dekat kita punya Okey, ni playlist, mangga ni. okey, dan boleh tengok part 1, Untuk part kita tak 2 nak gerak. barulah. Jadi Layan. image saya dah Okey masukkan Ida, apa khabar? untuk Sihat, Alhamdulillah.
pre-scene saya yang sebelum pertama. ni kita memang Tapi record dah. biasa So, kalau memang nak tuan-tuan sudah, tengok tapi kalau ada tengok sedikit streaming ke orang apa dia stream orang kata janganlah things kan. tu ni dia ada muzik. Perkara yang tak diingini. Mesti ada muzik yang nak betul. senyap yang Okey, masa apa kita live streaming Ida, kan. cerita yang Jadi pertama ni kita perlu mengisahkan tentang apa? ada muzik. Okay, Jadi kisah dekat yang mana pertama kita ni nak dapat kan? pasal keturunan Media keluarga Source. saya Media belah ayah Source. tentang Jadi kita rename dia kawan sebagai pesilat. muzik Tujuh background. sekawan silat ni Orang lain macam kan, bunyinya menarik tanpa membuang masa. Pulang Kita tuan lah, dengar tuan-puan cerita lah yang nak pertama. rename sebagai apa. Dipersilakan. Saya rename sebagai muzik background. Okey, cerita Jadi, ni saya ambil muzik dalam yang telah saya keturunan ayah sharekan saya belah di ayah lah. Malaysia ni. Kita orang memang setiap Bukan saya ambil MP4, keturunan saya ambil keturunan MP3. pertama memang belajar Sebab silat. saya tak nak paparan, Dan saya nak silat muzik ni saja. memang kita orang akan diberi Jadi, gelaran 7 sekawan. Saya So masukkan. macam saya salah satunya Jadi dia anak close perempuan kat daripada sinilah. cucu muzik. perempuan lah belah atuk saya yang nenek Okey, pertama. kalau tuan-puan So tengok kita orang memang dekat papan audio akan mix apa ni, menuntut ilmu silat ni lah. Memang nampak dia sebagai punya bar wakil tu dalam bergerak, keluarga. DB tu bergerak. Ah, Tapi kita tak dapat Dia dengar. ni mula-mula tak Kita jadi tak dapat masalah dengar kenapa. pun Nanti dalam kalau keluarga dekat kami. live streaming pun Tapi takkan dengar bila sebab ini yang um, selalu yang tok saya, para streamer dia ataupun pemula dia tak terkira. nak dekat cucu-cucu sini dia kita perlu ada yang setting lemah sangat, ada yang advance audio. tak boleh lah okey. kata nak Dekat sini turunkan tuan-tuan ilmu kena silat tengok ke cucu muzik dia. background, Jadi terpaksa ambil pastikan dia adalah seorang lagi daripada monitor orang dan luar. output. Dan itu membuatkan masalah ni terjadi. Okey. Okay, Jadi baru jadi boleh saya anak nombor 7. Ni tuan-puan, Lepas tu Kalau ada monitor saya off yang memang lain. takkan dengar. Dan dalam 7 Jadi kawan ini silat perlu yang setting kepada keturunan monitor dan saya yang output. ke-7 ni, saya seorang je perempuan, yang lain semua lelaki. Dan seorang adalah orang luar. Jadi saya slowkan Jadi, sikit lah kan. Bila kita orang berlatih silat, Jadi ilmu silat ni nanti tak semua dekat yang bila dalam kita 7 live kawan streaming pun dapat sama. akan Dia ikut keluar kemampuan masing-masing. pada Facebook. Jadi, Sebab kita dah setting ni. Pastikan tuan-puan setting pada monitor dan ilmu tu output. tak sama Ini penting. diajarkan. Yang orang luar yang datang menuntut Okey, ilmu silat dalam selesai 7 satu kawan scene ni, kita dia pergi ingat pada scene ada kedua. inisiasi. Scene kedua kita Jadi, nak buat Sorry, tadi you Tok said saya memang kata untuk monitor aku ambil kau untuk jadi tujuan Yes. aku untuk Jadi you set genapkan 7 kawan. monitor the out dan music. Bukan ikut You set ke mana advance tu? untuk bilang pada Oh. kau tak nak dah. scene ni. Okay. Okey. So bila benda Pergi kepada, ni tok saya dah nampak gear cakap ni tak? begitu, bila arwah tok saya meninggal, Dia Oh, klik okay. tok uda saya tak pergi tahu kepada pasal advance. benda ni. audio. Oh, Jadi, bagus. Di dekat sini tukar jadi kita dia orang kan PKP monitor sebelum dan dulu kan. output. So kita orang dah lama Boleh? tak praktis silat. Okay, thank you. Alright. Awal tahun Okay, ni bulan 1 kita orang kumpul balik 7 kawan Okey, nak kita untuk teruskan. memulakan balik persilahan Kan tu lah kita sebab pergi dah lama kepada- tinggal. Jadi, kita punya Kat sini jadi scene utama. masalah sebab kita nak start pada scene utama pula. diorang Okey, tahu jadi saya lain dia lain Tekan dan plus, saya tak kita suka. pergi kepada Jadi image. yang orang luar ni saya panggil nama Kita dia rename. Bang kena rename Jangah. Kenapa Abang kita Hitam. rename sebab kita tak Dia nak ni ada nama juga kita latar punya belakang source tu keluarga sama yang dengan ada membela yang, menurun source kepada yang keturunan di juga. scene lain. Jadi tu bila sebab kita kena rename. daripada keturunan dia jumpa dengan saya yang ada penjaga juga. Background. Benda dia berlawan. Dan bila kita orang berkumpul, sekarang kita orang dah besar. Ambil Jadi background. Tok Uda saya memang serahkan semuanya pada kita orang Okey, tiga kawan contoh je lah sekarang ni saya bagi 7 contoh orang kita ni untuk buat berlatih. webinar lah kan. Okey. Jadi bila kita orang berlatih ni, Jadi kita orang cara kita bila masukkan saya lawan dengan dia, kita punya bersilat kita punya, ni image kena utama. kena keluarkan di kita image untuk utama ni adalah kita saya tunjukkan tunjukkan kita punya buatlah. sampai tahap dia mana ada lah. lubang dekat tengah-tengah ni. Tujuannya bila adalah benda saya ni nanti physical nak kita capture bersama dengan webinar, penjaga nak kita capture pula. webinar Zoom Dia yang jadi emo. sedia ada yang kita ni. Saya jadi emo Nanti tu, itu yang itu tuan-tuan menyebabkan tak boleh buat. kita orang Nanti saya akan berlawan tunjukkan. sampai kita orang tak Sebab sedar benda kita tuan-tuan orang tak buat. ada capture card kan. Jadi Saya nak jadi nak benda tunjukkan tu apa tujuan capture card tu. membuatkan Jadi kat scene kedua ni, scene utama ni saya background macam ni. masing-masing kan. Tapi kita orang tu memang ada Tak sedap pula kan, tak ada muzik kan. Jadi muzik jadi- yang ada ni
Grace tu pun ada Saya juga saudara. Bila kita Kopi. bermain silat Kemudian, dengan keadaan emo saya pergi dan kepada ada scene sifat utama minat kita, dan dendam, Epes ya. dia jadi tak Jadi terkawal dekat sini pun ada. sampai muzik lah. menyebabkan pertumpahan darah lah dekat dalam silat Tapi kita masa orang kita tu. tengah buat live, kita kena pastikan Dan, audio tu benda kita ni dia jaga tak lah. habis kat Maksudnya situ je. slogan. Sebab bila dia Dan main, dua, kita orang jumpa balik ada dengan talk tok dia saya daripada dari Kedah. actor, daripada panel. Jadi Dan muzik dia nak sangat kita orang penting tu kalau untuk kita boleh jaga. jangan Sama ada ada slow sifat ataupun dendam sebab bila Jadi kita hanya silat ni paste, copy paste ada perasaan dendam dan scene dia utama. membuatkan benda jadi lain tau, dan benda Jadi tu akan sekiranya ikut kita emosi kita copy masing-masing. paste, kalau kita tak nak Jadi muzik tu masa start tu daripada awal semula, kita orang lepak dekat kita kebun setting dia kebun arwah kepada sorry, saya, Abang Zul, Syiku dengan kepada Adi. loop. Kita Bila orang loop 4 orang ni je time tu. Sebab daripada lagi scene pre dua orang kepada scene macam utama, dengan, dia akan bersambung muzik Abang dia. Is Dia tak ada time tu. dia tak bermula daripada Dan awal. korang lagi pula dekat Jadi alam. saya So, kita klik tak pada dapat loop nak lah. dengar suara Saya orang nak lah. muzik tu bersambung. Jadi Bila bila saya kita orang ubah 4 pada orang, scene 1 kita kepada scene punya 2. penginjing ni macam tak kuat. Jadi Okay, Hijab saya ni, kita siapkan kita punya dia scene memang tu. tak Okey. puas hati dengan saya. Dia Kemudian, tak tahu kenapa tak puas hati dengan saya. Jadi berehat. bila Berehat Wan dia bersama cakap KitKat ke aku seperti nak dah tuan-puan lah. mati, Biasa Jadi, saya penjaga saya suka dia renam yang daripada kita kalau dia datang serang break ni kita orang saya kat kebun tulis time rehat tu. bersama KitKat. So Itu time tu tuan-puan. kita orang mula eloklah duduk dekat pondok kebun tu kan. Lepas tu tiba-tiba Buat ni kena ada hiburkan pondok diri tu sendiri macam macam tu. bergegar tau. Okey, Macam jadi tertolak daripada bawah. saya renam, tujuan saya Lepas buat ni tu, supaya tuan-puan nampak dan macam mana itu cara memang nak renam. Okey. Dia dah Jadi, apa source takut sangat-sangat. saya Sebab berehat ni kita tak nak tahu time tu paparkan kita video. dapat Jadi pergi kepada media source, saya memang cakap baik je buka. Sebab kita video. orang boleh nampak macam benda dekat kebun tu. Dia tahu kat kebun kan memang nak lewat waktu malam. Kita boleh nampak. okey. Jadi time tu Yang saya share tu ada video saya event. call Tok Uda. Dia Time ambil tu Tok Uda iPhone ni, dekat masjid ada ceramah kita gitu. okey. Jadi Lepas keluarlah tu Tok Uda lah video. Ida dengan Johan Tuan-puan drag je. tolong Sekiranya tak pondok sama, tu sekejap sampai Tok Uda sampai. tekan Jangan keluar shift, daripada pondok. klik So kita tarik orang yang duduk ni. kat pondok tu. Tapi time tu tekan Johan shift dan dalam drag hati dia memang dah marah tau. Aku sebenarnya Untuk diam. samakan dengan Aku tahu paparan sebab Full HD tu. belaan Okay. dan family dia Jadi dekat ni memang akan menyerupai keluar paparan kan. video Dan benda tu menyerupai event jam. untuk So memang berehat lah. Johan dah tahulah. Itu tetapi perlu diingatkan jam punya. video ni tetap Ni tak keluar bila dia marah suara. dia langkah keluar Pergi kepada dari pondok tu tau. Pondok setting jalan video ni advance Jadi audio property. once dia langkah, pendinding tu Kemudian hilang. video pivot yang kita Tukar kepada sedang. monitor dan Jadi output. benda tu Baru dia kita orang dengar. macam ni. Kita orang macam berada dalam satu tempat yang gelap dan kita orang dah dekat situ. Bukan lagi dekat, kita orang dah tak nampak lagi dah kebun ke pokok ke benda tak nampak dah. Gelap time tu. Dan masa tu saya cuba tarik Hikin sebab Hikin dia just ilmu silat dia memang Okey, paling kemudian, bawah lah, tak paling bawah dia cakap. kita pergi kepada Dan time tu N. Abang Kita siapkan kita punya scene dulu. Jadi Basic saya cuba kita nak ambil image, sampai phone saya time tu dalam keadaan gelap. Kita tak nampak background, apa-apa. Saya nak capai phone saya scene. untuk call I. Sebab aku cakap Abang I time tu dalam perjalanan ke situ. Sebab kalau kita 5 orang, jadi ambil bila nombor image kita akan ada kuat scene lah. lah. Gitu. Jadi bila saya nak capai phone saya, sekarang dah benda tu memang saya nampak benda tu menyerupai okey, kemudian sama juga lagu kita perlu juga dan tarik tangan dia dekat dengan scene yang dia terakhir ni. pun Jadi time tu memang kita saya terjatuh dengan copy kuat dan bawah paste. sampai
badan saya semua sakit lah. Tapi sekiranya tuan Dan, nak lagu lain dekat Dia time tu saya dengar Johan scene Jake. N ni. So udah cari kat lagu lain lah. negeri sana sekarang. Buat And then kita orang macam media sos berlari baru. dalam gelap tu, dalam keadaan gelap tu. Kita orang berlari. Muzik dua. Tapi Tuan-tuan saya pilih nampak muzik tak dua udah dan jauh kat tuan-tuan depan. cari Tapi- muzik lain lah untuk contoh untuk muzik dua ni. Alicat saya masukkan before punya. Okey. Sekiranya ini sebagai contoh, sekiranya tuan-tuan sekiranya dalam satu sos ada dua muzik. Jadi tuan-puan boleh perlu matikan satu lah. Perlu matikan satu untuk keluarkan muzik yang kedua ni. From right click pergi kepada filter. Kat sini ada plus, ada banyak dekat sini. From marquee, color correction. Jadi pergi kepada color correction. Akan keluar seperti ni. Opacity dia kosong, zero kan. Macam tu. Harap tuan-puan dapat faham lah. Tadi masa kita set loop untuk audio. Sekejap mungkin saya perlu baca komen kot. Tadi masa kita set loop audio dan video. Bolehkah kita configure balik? Tak nak loop. Boleh. Rosmiati Ahmad. Tadi masa kita set loop untuk audio dan video, boleh ke kita configure balik tak nak loop? Jawapannya boleh. Kita contoh ni tadi. Properties, lepas tu kita tak nak loop, kita unclick lah. Kalau kita nak loop, kita klik. Contoh. Okay. Alright. Kemudian muzik ni saya pakai ni muzik yang Alicat lah. Muzik Alicat. Kalau saya tak nak pakai muzik Alicat ni, saya tutup mata dia, saya buka kepada muzik background yang asal. Okay. Ni cara teknik dia. Harap membantu tuan-puan. Okay, sekarang kita dah ada 3-4 scene. Pre, main, break tadi dengan end. Okay. So, dekat sini saya nak tambah logo. Macam mana nak buat logo? Sama juga. Image. Kita buat image. Logo.
Logo 1. Okay. Logo 1. Okay, logo 1 saya adalah KSM ni. Ni tak ada saya share sebab ni tambahan. Okay, saya letak dekat tengah-tengah ni. Okay. Kemudian biasa kalau logo-logo ni biasa saya akan lock. Sebab saya tak nak bergerak. Saya akan lock dia. Okay. Kemudian saya tambah lagi satu logo. Logo 2. IR450. Jadi logo ni saya nak letak dekat atas ni. Dekat atas ni tuan-tuan bolehlah letak logo organisasi tuan-tuan. LP Miri ke, JPK ke, KSM ke. Okay. Boleh letak di sini. Jadi logo 2 ni saya nak pakai untuk semua. Jadi saya copy. Saya paste. Saya pindahkan dia kecil sikit, saya letak kat sini. Okay. Kemudian dekat sini pun saya paste. Saya nak letak dia tetap yang sama kat sini, atas. Okay. Kemudian yang akhir, saya nak paste. Saya letak kat sini. Okay. Jadi 4 scene ni tadi dah ada logo. Okay. Yang Kementerian Sumber Manusia ni, KSM ni, saya nak letak dekat last sekali. Copy. Paste. Okay. Jadi siaplah saya punya 4 scene. Siap saya punya 4 scene. Free, Man, rehat bersama KitKat dengan N. Okay. Okay, kemudian saya nak tambah satu scene. Saya tunjukkan macam mana saya nak tambah satu scene. Saya nak tunjukkan satu scene bicara santai. Bicara santai. Okay. Alright. Jadi bicara santai saya letak bawah api. Kosong lah, saya belum isi dia punya source. Jadi bicara santai, saya masuk, saya cari image studio lah. Ni tak ada pada tuan-puan punya ni bahan, saya tunjukkan ni. Ini saya baru dapatkan semalam lah, buat semalam. Okey. Sebab saya rasa saya perlu ajar yang ni untuk kebaikan lah, tuan-puan. Okey, jadi itu saya cakap tadi, kalau seed bukan perkara utama. Kita boleh dummy seed. Kita boleh dummy seed. Kalau kita tak mampu nak beli seed. Alright, kalau ada seed yang mahal macam Script Lab ni lagi bagus sebenarnya. Okey, kemudian saya tunjukkan image background. Image background, saya pakai background Zoom ni lah. Okey. Kalau tuan-puan tengok, bila background, rename sekejap. Dia duduk di hadapan studio tu. Jadi, tuan-puan hanya tarik ke bawah je. Okey. Naikkan studio tu ke atas. Jadi, dia akan berada di hadapan background lah. Okey. Sekiranya background nak depan, naikkan ke atas. Studio bawa ke bawah. Macam tu. Just tarik je. Okey. Jadi dekat sini saya ada satu studio untuk bicara santai lah. Untuk bicara santai. Okey. So dekat sini saya nak masukkan saya punya kamera. Paparan wajah saya. Jadi macam mana
tekan plus, pergi kepada video capture device. Video capture device, rename lah moderator. Webcam. Okay. So, dekat sini akan keluar paparan. Cari kamera yang tuan-puan nak gunalah. Dekat belakang saya ni ada green screen yang diperlukan. Jadi green screen pun penting sebenarnya. Tujuannya kita nak pakai virtual image lah di belakang. Okay, USB. Okay, sekarang ni saya pakai kamera Razer Q. Okay, akan keluar paparan macam ni. So saya klik OK. So dekat sini apa yang paling penting adalah kita nak green screen tu kita nak bagi hilang lah. Jadi tekan right click, filter, kemudian tekan plus pada filter ni, chroma key. Okay. Tekan plus pada filter, chroma key. Saya ulang lagi sekali. Right click, filter, plus, chroma key. Okay. Kemudian dia akan manual auto hilangkan kita punya green screen. Jadi dekat sini kita boleh adjust sebenarnya. Ikut kesesuaian tuan-puan lah. Okay. Adjust. Opacity ni nak hilang boleh. Ni kalau color, nak graded color. Okay. Alright. Jadi kita close dan kita akan dapat paparan macam ni. Ini kita punya video capture. Okay. Kemudian kita tarik sikit lah, adjust. Alright. So saya duduk dekat situ. Duduk dekat seat secret lab. Nampak? Okay. Jadi kalau tuan-puan, maksudnya dari segi editing tuan-puan perlu mahir lah. Maksudnya untuk buatkan studio ni belakang dia kena transparent lah. Buat image studio ni. Belakangnya kena transparent. Jadi belakang tu letak image. Jadi macam TV3 lah sekarang ni saya ni. Okay, harap dapat membantu tuan-puan tambahan bicara santai ni. Okay, biasa kalau kita buat bicara santai, kalau kita nak pakai virtual semua, kita akan buat macam ni lah. Tapi kalau tak buat, kita letak background belakang je, kita letak meja, kursi. Lepas tu kita talk kat situ je lah. Kalau Alipin Biri lah biasa buat macam tu. Okay. Kemudian kita dah settle untuk kamera. Kalau ada kawan lagi sebelah, boleh saya letak sebelah ni. Okay. Okay, jadi yang tadi main. Okay, kita pergi kepada scene main ni. Scene main ni adalah saya nak capture, guna capture card. Saya guna capture card. Saya guna capture card untuk dapatkan capture zoom di device sebelah saya. Sebelah saya ni kerana ada satu laptop, satu PC. Saya gunakan capture card, kemudian saya nak bawa masuk dalam OBS saya. Jadi apa yang saya perlu buat dekat source ni plus, sama juga video capture card. Kemudian saya tulis zoom. Kemudian saya cari Elgato Game Capture HD. Okey, dia akan keluar paparan macam ni lah. Sebab
Sekejap Saya tak nak capture ni. Dia mengganggu. Okey. Jadi dia keluar paparan macam ni. Ini saya punya device yang sebelah. Jadi zoom ni saya letak bawah background. Jadi dia duduk belakang. Okey. Okey, sekarang ni saya tengah capture zoom daripada device sebelah. Contoh saya nak capture gambar saya je. Saya bagi contoh Sekarang ni gambar saya dekat atas ni. Yang lain saya tak nak, saya nak yang ni je. Apa saya nak kena buat? Iaitu filter crop. Pergi kepada crop. Saya cropkan gambar saya. Saya nak dapatkan gambar saya je. Jadi 500. Tuan-tuan boleh tengoklah dia punya hasil dia. 300. Lepas tu top saya kepada 30. Ini saya share je tuan-puan cuma tengok je. Sebab tuan-tuan tak ada capture card kan. Okey. 800 ataupun 1000. Ni kena adjust, kena banyak adjust lah untuk crop. Okey. Okey. $900. Alright. Okey. Kemudian adjust ikut klik je. Okey. Sebelah kiri. Okey, ni contoh saya tunjukkan macam mana kita nak crop sesuatu. Tak kira lah image ke, capture card ke. Yang penting kita kena tahu filter tu. Setiap source ada filter. Ada filter crop ni. Alright. Jadi akan keluar paparan macam ni lah. Okay. Kalau tuan-puan nak lagi capture lagi, video capture device, zoom, ambil lagi sekali. Ambil lagi sekali, lepas tu ikut tuan-puan nak crop yang mana pula. Okay. Ini tujuan dia. Jadi dekat sini penggunaan, saya tunjukkan bagaimana penggunaan filter. Okay, penggunaan filter ni sama ada nak guna chroma key dengan crop ataupun color correction. Ni yang paling penting lah. Right. Okay, saya kunci. Ini tambahan Okay. Kemudian kita dah ada semua scene. Pre, bicara santai, man, yang utama, kemudian rehat bersama KitKat, video untuk rehat, kemudian end. Okay. Kemudian saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat teks yang bergerak. Kita nak buat teks. Jadi dekat source ni kita pergi kepada teks. Pergi kepada teks. Kemudian kita tulislah promotion. Okay. Okay. Jadi dekat teks ni kita tulis jom masuk IP Miri.
Okey. Program kongsian ilmu, tip and trick. Jadi kita buat satu teks, kemudian kita klik OK. Jadi ada satu teks dekat sini. Kita drag je. Drag bagi kecil. Ya, kita tarik. Okey, kiranya tuan-puan berlaku macam ni. Delete je dulu. Remove je dulu. Okey, buat balik. Text. Option. Perkongsian ilmu, tip and trick bersama KSM. Okey, contoh. Jadi font tuan-puan boleh pilih dekat sini lah. Berapa besar. Klik sini select. Berapa besar dia punya size. Bold ke. Sama ada nak tukar ke. Boleh pilih dekat sini. Okay. Alright. Okay. Jadi saya tambah perkataan Alright. Okay. Tekan shift untuk tarik drag. Okay. Kemudian macam mana nak buat teks ni bergerak. Okay. Pergi kepada promote. Teks tadi. Pergi kepada filter. Tekan plus. Pergi kepada scroll. Okay. Kemudian tuan-puan boleh scroll dia kepada speed horizontal ni. Jadi dapatlah teks tuan-puan tu bergerak dekat bawah tu. Okay. Bawah ni bila tuan-puan klik, double klik, dekat bawah ni tuan-puan boleh tukar dia punya color. Nak tukar color biru ke? Nak tukar color merah ke? Terpulang kepada tuan-puan. Okay. Alright. Okay. Jadi siap kita punya scene dan source. Pembelajaran scene dan source selesai. Saya harap dapat membantu tuan-puan. Okey, saya baca soalan dulu. Jadi maksudnya jika tiada capture card, kita tak dapat nak share source dari device lain. Sebenarnya ada dua cara sebenarnya untuk kita share daripada device lain. Nanti satu capture card, satu lagi adalah NDI. NDI tool. Itu salah satulah cara. Tuan audio dari OBS tuan tak masuk Zoom. Kami tak dengar muzik. Okey. Okey, kejap
kalau ada laptop je tak boleh nak tengok paparan di skrin Zoom kan. Kalau ada laptop je boleh. Okey. Kita pergi pada window capture. Sekejap kita masuk dekat sini lah. Zoom. Ini kalau kita tak guna device lain Okey, kita pergi kepada window capture. Kita pergi kepada Zoom ni. Sama ada Zoom ataupun PowerPoint. Ini kita capture, kita ambil software. Sama ada Zoom, PowerPoint. Ni saya tunjukkan PowerPoint lah Okey. Jadi ini saya capture PowerPoint. Kalau nak capture Zoom ataupun PowerPoint ataupun Google Meet daripada device yang sama, gunakan window capture. Okey, saya harap membantulah. Cik Azan, dengar tak suara muzik? Tak dengar? Dengar. Patutnya dengar kan? Ya, dengar. Dengar. Sebab saya dah share sound. Okey, terima kasih. Okey. Nanti saya selesaikan sampai kita nak buat live. Nanti saya akan buat soalan-soalan daripada pihak tuan lah. Okey. Okey, baru dengar. Alright, pergi background. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada macam mana kita nak buat live. Bagaimana kita nak buat live. Kalau kita nak buat rekod, kita start rekod je. Kita rekod je kita punya ni. Tapi sebelum kita buat live, kita ada yang 4 ke 5, iaitu navigate scene, transition. Jadi selepas kita selesai scene dan source ni, okey, kita perlu tengok kepada studio mode ni. Jadi studio mode ni adalah tuan-puan akan tengok paparan preview dan program. Okey, preview ni adalah kita ready, maksudnya. Program ni adalah kita nak keluarkan, kita dah tembak keluar kepada output, iaitu live streaming, sama ada Facebook ataupun YouTube ataupun platform yang lain lah. Okey, jadi katalah saya saya transition. Okey, kemudian saya nak readykan dengan bicara santai ni. Jadi dekat preview ni saya dah ready dengan bicara santai. Saya transition kepada program. Pergi kepada program. Kemudian saya nak readykan dengan utama ni. Webinar utama ni. Jadi cakap, pergi transition kepada scene utama. Kemudian kalau saya nak balik kepada saya punya program, bicara santai, kembali kepada transition. Macam tu. Okey. Ni waktu kita nak ready live. Jadi kalau kita end, terus pergi kepada stream end. Ni tujuan transition. Transition ni dia punya quick transition pun ada. Sama ada cut, nak cut terus. Kat bawah ni ada fade, cut, ada add on color. Tuan-puan boleh pilih lah. Tapi biasa kita pakai fade lah sebab dia lebih smooth. Macam tu. Okay. Jadi kita dah nak ready untuk live. Macam mana kita nak live? Kita pergi readykan dekat starting soon lah dulu. Okay. Kemudian kita nak start live, kita tak boleh sini dulu. Kita pergi kepada setting. Lepas tu kita pergi kepada stream. Okey, dekat mana stream yang kita
kita nak stream lah, kita nak buat siaran langsung. Kita ada Facebook ataupun lain-lain lah, YouTube dan sebagainya. Kita boleh custom. Okay, hari ni kita nak buat untuk live, Facebook live lah, Facebook live. Jadi macam mana kita nak ambil stream key ni? So kita pergi kepada kita punya Facebook. Alright, kita pergi kepada kita punya Facebook. Ni Facebook saya. Terus pergi kepada live video. Pergi pada live video. Jadi dekat sini ada go live. Jadi kita buat live video. Okey, akan keluar paparan macam ni. So biasa kalau kita nak buat Hello. Hello Encik Syarif. Tak dengar lah. boleh dengar tak? Tak dengar lah. Tadi dengar sikit. Rasanya line problem kot sebab tu tengok recording, start recording. Boleh dengar tak? Test. Okey, Cik Syaril dengar Cik Syaril. Okey, dengar. Okey, dah dengar. Test. Okey, Cik Syaril boleh dengar. Dengar tapi slow. Jauh.
Test, test. 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 Okey. Test diterima. Test. Test. Boleh dengar ke? Boleh Cik Syarif, boleh. Okey. Terima kasih. Buat hal pula dia. Okey. Minta maaf semua. Okey, kita teruskan. Kita teruskan macam mana tadi kita nak ambil stream key. Sekejap Apa ni Okey, tuan-tuan dan puan-puan, harap bersabar sebentar sebab kita menghadapi masalah teknikal dengan tuan penceramah kita. Mungkin disebabkan sambungan internet di tempat beliau. So, kita sedang menanti Encik Syaril untuk disambungkan semula. Jadi, mohon tuan-tuan dan puan-puan terus bersama-sama kita sehingga penghujung program kita nanti.
Dia tak boleh masuk. Patutnya boleh je. Takut internet dia kot. Rasanya dia dah disconnect dah tu. Ada problem technical kot. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam tuan. Okey, minta maaf ada masalah teknikal. Okey, kita boleh teruskan tak? Boleh tuan. Okey. Okey, kita teruskan tadi macam mana kita nak buat live streaming dekat Facebook. Okey. Alright. Macam saya cakap tadi, untuk kita try, kita tak boleh ke public lah. Sebab nanti kita tak tahu condition live streaming kita macam mana. Jadi kita pergi kepada Only Me lah untuk kita try macam mana kita punya condition streaming kita, sama ada baik ataupun tidak baik. Jadi untuk kita dapatkan stream key tu adalah di sinilah. Kita copy, kemudian kita pergi kepada OBS kita. Kita dekat setting ni, kita pergi kepada stream, kita pastekan dia dekat sini. Kemudian kita apply, kita tekan OK. Okay. Kemudian kita tekan start streaming. Walaupun kita tekan start streaming, itu tak bermakna kita dah start dekat Facebook nanti. Sebab dekat Facebook nanti kita akan tekan go live. Okey, kita tekan start streaming. Okey. Kemudian dekat kita punya Facebook akan keluar paparan seperti ni. Bawah ni. Okey, video ni akan keluar macam ni. Maksudnya kita dah synchronizekan Facebook kita dengan kita punya OBS. Paparan dia seperti ni. Jadi
Kita nak tengok dashboard, kita pergi kepada dashboard. Kita nak tengok condition kita punya live streaming tu. Jadi kita tengok streametry ni, kita punya video bitrate. Maknanya kalau biru ni, condition dia tidak jatuh, jadi dia okey lah, terbaik. Bitrate dia. Sama juga dengan kita punya frame rate. Kita pakai 30 frame per second. Jadi condition dia adalah baik. Kemudian kita tengok kepada kita punya audio bitrate. 3 kilobyte per second ni pun dah kosong. Nampak dia punya perjalanan. Kalau terlampau berat, kalau kita salah setting, dia akan jadi dia punya graf jadi lain lah. Ke bawah jatuh sampai contoh macam ni lah. Merah ni. Okay. Jadi untuk kita punya streametric ni kita tengok dia punya condition okey lah. Jadi kita terus kepada go live. Sebab saya only me, hanya saya je lah yang boleh tengok. Okay, jadi saya go live. So sekarang ni saya tengah live. Saya tengah live. Dia akan keluar macam ni lah, live. Saya tengah live. Jadi kalau saya tukar transition dekat OBS, saya tukar kepada bicara santai, jadi dia akan tukarlah. Okey, dia akan tukar kepada bicara santai. Kemudian saya transition kepada rehat bersama KitKat. Dia akan keluar. Rehat bersama KitKat. Jadi inilah paparan live yang akan keluar pada Facebook tuan-puan. Jadi condition ni pun dah okey dah. Dia akan keluar paparan macam ni lah. Kalau tuan-puan tengok kepada saya punya OBS, paparan dia seperti ni. Ini program yang keluar kepada live tadi. Yang ni kita buat standby. Kejap lagi saya akan pergi kepada bicara santai ni semula. Saya transition kepada bicara santai. Kemudian kita tengok pada kita punya Facebook. Okey, dah tukar kepada bicara santai. Jadi sekiranya tuan-puan dah habis live, pergi pada transition, stream, and okey. Jadi macam itulah cara kita nak buat live. Jadi sekiranya tuan-puan dah bersedia untuk kepada public, tuan-tuan boleh tukarlah kepada public. Jadi untuk saya ni saya tak tukarlah kepada public sebab ialah kita buat kelas kan. Okey. Jadi itulah cara untuk kita buat live streaming. Okey. So dekat sini maknanya selesailah pembelajaran kita daripada
Okay, daripada awal tadi sampai ke testing live streaming. Jadi go setting streaming, stream key, start stream. Ni yang paling penting lah tujuan kita. Okay, kalau kita nak record, ni katalah saya dah habis tadi, kita stop balik streaming kita. Kita stop, jadi dia takkan bersiaran langsung ke Facebook lah. Dia dah stop. So sekiranya kita nak buat recording, kita nak buat record, kita tekan start record je. Jadi bila kita start record ni, saya sedang merekod yang program ni lah. Yang program saja record. Jadi record ni digunakan untuk pembelajaran ke, untuk buat Zoom pun kita buat record biasanya. Buat Zoom. Terpulanglah pada tuan-puan atas tujuan tuan-puan. Jadi kita stop record. Okay. So saya rasa berakhir kita punya pembelajaran perkongsian ilmu untuk OBS ni daripada awal sampai akhir, daripada part 1 sampai ke part 6, iaitu testing live streaming. Alright. So sebarang pertanyaan saya akan jawablah dan kita akan kongsikan. Cuma kamera saya ni tak terpancar sekejap. Kita ada beberapa soalan dekat ruangan chat. Bolehkah saya bacakan? Boleh. Kalau kita nak buat multi stream ke Facebook dan YouTube, boleh tak? Boleh. Okey sekejap saya tunjukkan. Okey. Sekiranya kita nak buat multi stream. Okey. Kalau tuan-puan dah update OBS Studio 27 ni, tuan-puan pergi pada dock ni, ada satu multi output. Sekiranya tak ada, tuan-puan type multi output OBS dekat Google dan tuan-puan boleh download untuk multi output. Jadi dekat sini ada multi output. Jadi add new target. Tadi yang main kita adalah YouTube, betul? Jadi dekat sini RTPM server ni tuan-puan boleh tukar kepada YouTube. Untuk YouTube ambil RTPM key YouTube tuan-puan dan masukkan, dia akan tambahlah. Dan dia boleh 1, 2, 3 ni. Terus sekali jalan. Sebab kami pernah buat untuk MC Tech, YouTube, Facebook dengan Instagram. 3 sekali jalan. Okey, Cik Azlan. Okey, seterusnya ada nota diberikan ke Encik Syarif untuk setting ni? Ya? Ada nota diberikan ke? Recording in progress.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya tengok ada beberapa soalan yang sama berkenaan dengan recording dan juga rakaman ni lah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pada masa yang sama. Boleh dengar suara saya? Boleh. Hello? Okey, tuan. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan rakaman sesi kita pada pagi ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita pada masa yang sama kita turut live stream dengan aplikasi Telegram di channel Telegram kita, iaitu Perkongsian Ilmu KSM 2022. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin dapatkan rakaman untuk sesi pada pagi ini, boleh subscribe kepada channel Telegram kita, dan kita akan postkan rakaman tersebut di situ sebentar saja lagi. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin dapatkan rakaman sesi pagi ini, boleh merujuk di saluran Telegram kita. Okey, untuk sekiranya ada pertanyaan secara yang tidak terjawab, boleh terus kepada chat kepada saya lah. Saya akan sharekan nombor telefon saya. Dan saya minta maaf lah sekiranya ada masalah teknikal sepanjang pembelajaran perkongsian kita pada hari ini. Jadi untuk soalan-soalan yang berbangkit nanti boleh go through kepada saya lah untuk saya jawab. Untuk saya kongsikan sekiranya ada masalah daripada install ke, sound ke, mungkin ada tadi saya ada terbaca tapi terlampau banyak soalan kan. Untuk saya teruskan saya punya perkongsian, jadi boleh go through kepada saya nanti. Okey, Cik Azran. Okey, terima kasih tuan penceramah kita, Cik Syaril, atas perkongsian hampir 2 jam lah kita punya perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan juga atas kesabaran sepanjang 2 jam ini untuk kita bersama-sama belajar berkenaan dengan perisian OBS Studio untuk kegunaan tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan seharian lah. Jadi semoga sesi perkongsian kita tadi bermanfaat kepada semua peserta dan membantu menjawab segala kemusykilan tuan-tuan dan puan-puan selama ini. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan lanjut atau berkenaan dengan OBS Studio ni, tuan penceramah kita pun telah kongsikan nombor telefon di ruangan chat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanyakan soalan kepada tuan penceramah kita lah. Okey, sebelum tuan-tuan dan puan-puan mengundurkan diri, mohon kerjasama semua peserta untuk mengisi borang penilaian program seperti yang telah dikongsikan oleh pihak urus setia di ruangan chat. Dan slip kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan dijana selepas pengisian borang penilaian ini. Okey, sekali lagi pihak urus dia sektor pembangunan semua Manusia ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan kepada tuan penceramah kita, Tuan Muhammad Syaril bin Musa daripada IP MIRI atas perkongsian program perkongsian ilmu tips and tricks OBS Studio sejak daripada pagi tadi. Kalau ada subur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Terima kasih semua. Hari ini kita berkawan di muka bumi. Dan satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di mana? Di syurga nanti. Saya Muhammad Azlan, moderator anda pada pagi ini.
Sungguhnya yang baik daripada Allah dan segala yang buruk itu adalah daripada kekurangan dan kekhilafan kami insan yang lemah ini. Sehingga bertemu lagi pada program yang akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, jangan putus asa mengharapkan rahmat Allah. Jaga diri, jaga SOP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Jangan lupa isi borang penilaian.